أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syrah lana sudurana. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana. Ya Allah, Kau permudahkanlah segala urusan kami. Wahlul uqdatan min alsinatina. Ya Allah, Kau rungkaikanlah simpulan di lidah-lidah kami. Yafqahu aqwalana. Mudah-mudahan mereka memahami kata-kata kami. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan semua apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ibu-ibu sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, yang saya muliakan Al-Fadil ayahanda saya, Tuan Imam kita pada malam ini. Saya rasa gembira lah sebab saya dimaklumkan Tuan Imam kita tak sihat baru ni Mudah-mudahan Allah berikan kesihatan dan kesembuhan buat beliau insya-Allah. Yang saya muliakan pengurusi masjid, ahli-ahli jawatan kuasa seterusnya, ayah-ayah, ibu-ibu, anak-anak, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah yang telah mengurniakan kepada kita nikmat untuk selalu datang ke rumah-rumah Allah, untuk kita sama merasakan pentingnya untuk kita berada di dalam taman-taman syurga, mendengar, mempelajari dan meneruskan kehidupan kita sebagai talibul ilm. Kalau kita meletakkan diri kita ini sentiasa nak menuntut ilmu ni tuan-tuan, maka kata Nabi SAW, kalau dalam perjalanan dia nak belajar ilmu ni tuan-tuan, kalau ditakdirkan Allah ambil nyawa kita, maka kita ni dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Bahkan bila tuan-tuan keluar daripada rumah tadi, al-malaikah wa innal malaikata, kata Nabi, la tad'u ajnihataha. Walaupun kita tak nampak, walaupun kita tak dapat melihat benda-benda yang gaib ini, tapi itulah hakikatnya. Ketika kita keluar daripada rumah nak menunaikan salat maghrib isyak berjemaah, sambil-sambil niat, kalau malam ni ada kuliah ataupun majlis ilmu, saya nak duduk dalam majlis ilmu, kata Nabi, malaikat akan mengembangkan sayapnya untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Hatta al-hitanu fil bahr, sehingga kan seluruh makhluk-makhluk ni doakan untuk kita, sehingga kan binatang-binatang yang duduk di dalam laut sana. Kalau kita fikir binatang yang duduk, ikan-ikan yang duduk kat laut tu kan jauh daripada kita, tapi itulah janji Allah dan janji Rasul kepada orang yang niat dia, kehidupan dia sampai akhir hayat. Kalau kita tuan-tuan, kita niat kita nak menuntut ilmu sampai akhir hayat, maka kalau ditakdirkan oleh Allah kita meninggal dunia, maka kita akan dapat melihat hasil daripada usaha kita mencari ilmu itu. Sebab itulah untuk kita
menjadi orang yang sentiasa menuntut ilmu, tak perlu daftar pun kuliah. Adakah kita kena daftar dekat masjid Pai Raja ni, saya nak jadi pelajar di sini setiap malam? Tak perlu. Yang penting niat dalam hati tu, saya kalau boleh ada majlis ilmu, saya nak duduk, tak kira pun siapa yang mengajar. Ya, kalau zaman-zaman dulu, ulama-ulama dulu mana ada belajar, ya, daftar, ya, ambil nama, di hujung dia dapat sijil, tak ada. Macam tuan-tuan lah, duduk dalam masjid Nabi. Kalau para sahabat belajar dengan Nabi, duduk. Lepas Nabi solat, kadang-kadang Nabi bagi, ya, tazkirah. Nabi sampaikan sabda-sabda Nabi, sahabat dengar. Sama macam tuan-tuan. Maka sebab itulah tuan-tuan muslimin, muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah sekalian, bila mana kita duduk dalam majlis ilmu ini, kita sebenarnya duduk dengan para malaikah. Ya, kita tengah duduk dengan para malaikah. Di sekeliling kita ni ada malaikat yang sama-sama duduk dalam majlis ilmu, walaupun kita tak nampak. Lalu malaikat ini hamba yang taat. Kalau di antara kita yang berdoa kepada Allah ketika mana majlis ilmu berlangsung, lalu diaminkan oleh para malaikah ini, ibu-ibu dan ayah-ayah, bayangkan betapa bahagianya kita yang mengaminkan kita, makhluk yang tidak pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang paling besar. Jadi pada malam ini kita berada dalam bulan Syaban. Tak lama lagi kita nak masuk bulan Ramadan. Maka kita bila tiba bulan Syaban ini, kita mencari-cari apakah amalan yang Nabi SAW pernah buat. Bila masuk bulan Syaban, Nabi buat apa? Dan pada malam ini insya-Allah saya bawakan beberapa hadis, yang hadis ini semuanya hadis sahih, yang dikutip ataupun dipetik, dinukilkan daripada kebanyakannya daripada Al-Imamul Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumullah. Semoga Allah merahmati kedua-duanya ini. Hadis yang pertama yang saya nak kongsikan pada ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan ialah An Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara isteri yang Nabi paling sayang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Aisyah kata para ulama baru 18 tahun. Sebab Rasulullah menikahi Aisyah ni umur 9 tahun, kahwin dengan Aisyah 7 tahun. Ketika Aisyah umur 7 tahun, Rasulullah menikahi Sayyidatina Aisyah. Tapi Rasulullah bersama dengan Sayyidatina Aisyah pada ketika umur Sayyidatina Aisyah 9 tahun. Jadi ada satu peristiwa tu ketika Rasulullah SAW balik ke rumah, Aisyah baru umur 9 tahun, budak-budak lagi. Maka di tangan Aisyah ni ada satu, kita panggil macam patung mainan lah gitu. Lalu Rasulullah SAW bila tengok di tangan Aisyah tu ada mainan, Rasulullah tanya, "Ma hadza ya Aisyah?" Apakah yang ada di tangan kamu wahai Aisyah? Lalu Aisyah ni bila dia budak-budak, spontan dia jawab, "Khailu Sulaiman." Khail Sulaiman, ini adalah kuda Nabi Sulaiman. Lalu Nabi SAW tertawa mendengar jawapan Sayyidatina Aisyah, jawapan budak-budak, ya. Tapi Sayyidatina Aisyah ni bila Rasulullah wafat, dia antara isteri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Sebab apa? Banyak peristiwa-peristiwa, dia ni orang muda. Bila orang muda ingatan dia kuat, jadi banyak peristiwa berlaku depan mata dia. Maka dia bila Rasulullah wafat, dia banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Satu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah ini, katanya, dia kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftir. Nabi ni pada bulan Syaban, ketika mana Nabi hidup, dia kata kana yasumu, Nabi akan berpuasa banyak pada bulan Syaban.
Setiap hari, hampir setiap hari Nabi berpuasa pada bulan Syaban. Hatta naqulu, sampaikan kita katakan pada Nabi seolah-olah Nabi ni tak berbuka puasa. Maknanya seolah-olah Nabi ni tak ada hari yang Nabi tak berpuasa pada bulan Syaban. Maksudnya di sini, bila Nabi tiba bulan Syaban, dalam 30 hari lah kita kata bulan Syaban, seolah-olah hampir setiap hari Nabi berpuasa pada bulan Syaban, kecuali ada beberapa hari Nabi tak berpuasa. Maknanya antara amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi buat pada bulan Syaban ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan berpuasa, tuan-tuan. Kata ulama, apakah kelebihan kita berpuasa pada bulan Syaban? Jawapan ulama ialah, dia kata, kerana apabila kita berpuasa pada bulan Syaban, maka dia melatih ke dalam diri kita sifat ikhlas. Sebab kalau bulan Ramadan semua orang berpuasa, kalau kita kata saya berpuasa ni bulan Ramadan, memanglah saya pun puasa, orang lain kata. Jadi kalau bulan Syaban, di saat orang lain semua makan, kita tak beritahu pun pada orang yang kita sedang berpuasa pada bulan Syaban, maka itu lebih mendidik jiwa dan hati kita untuk lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masalahnya bulan Syaban ni yang banyak orang buat kedui kahwin ni, ini masalah. Maklumlah PKP dah lama. Jadi bulan Syaban ni, saya tuan-tuan, minggu ni di Kajang saya menikahkan 2 orang. Satu hari Sabtu, satu lagi hari Ahad. Pasal bercuti hari Ahad tu sebab nak nikah. Minggu lepas seorang, minggu sebelum tu seorang. Tiap-tiap minggu orang nikah. Sebab apa? Saya tanya kenapa nak menikah ni? Nak kejarkan sebelum Ramadan, Ustaz. Jadi bila mana kita ni dah puasa bulan Syaban ni, kita nak ikut sunnah Nabi ni, orang jemput pula datang ke duri kahwin ni. Macam mana tuan-tuan nak buat? Nak buka puasa ke? Jawapannya, kata para ulama, kalau orang jemput kita datang, memenuhi undangan tu wajib, makan tu tak wajib. Tapi masalahnya kita datang beri kahwin, makan tu yang wajib. Itu masalah kita ni. Jadi tuan-tuan, saya pernah jumpa satu ulama, tuan-tuan, di ketika tu dia berpuasa. Jadi masa kami datang majlis tu, tiba-tiba dia datang. Bila dia datang, dia duduk dekat meja tu sama-sama dengan orang yang makan. Tuan rumah berapa kali ajak dia, makanlah tuan Syekh, makan. Dia kata tak apa, saya kenyang lagi. Kebetulan ayah saya ni kawan baik dengan tuan Syekh tu. Kan dia cakap Arab. Syekh, fadhal Syekh, kul ma'ana, dia kata. Syekh, makanlah bersama dengan kami. Dia kata, ana saimul yaum, saya hari ini tengah puasa. Subhanallah. Kemudian Sayyidatina Aisyah menyambung lagi, wa yuftir hatta naqulu la yasum. Kadang-kadang Nabi ni pada bulan Syaban Nabi tak puasa. Tengok bulan Syaban, sahabat tengok Nabi ni tak puasa, hari besok tengok tak puasa juga. Sampai kami kata, Nabi ni bulan Syaban Nabi tak banyak puasa pun pada bulan Syaban. Lalu kata Sayyidatina Aisyah, fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahran illa Ramadan wa ma raaituhu akthara siyaman minhu fi Sya'ban, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Lalu Aisyah ni dibuat satu kesimpulan. Dia kata apa? Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melengkapkan puasa sebulan penuh melainkan pada bulan Ramadan sahaja. Dan aku tidak pernah melihat Nabi berpuasa dalam bulan yang paling banyak Nabi berpuasa melainkan pada bulan Syaban. Jadi nak bagi tahu dekat sini, Nabi ni bila dia puasa pada bulan Syaban, kebanyakan harinya Nabi banyak berpuasa melainkan beberapa hari. Dan kita pun tahu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak-banyak amalan Nabi tak buat
maknanya penuh. Kan kita kata bagus kan Nabi kalau puasa Syaban tu penuh. Kerana begitu juga kalau contohnya bulan Ramadan ni, kita tengok dalam hadis Nabi hanya solat tarawih 3 malam aja dekat masjid. Malam pertama bila sahabat tengok, lepas solat Isyak tu sahabat tengok Nabi solat dekat masjid, mereka ikut kat belakang Nabi. Lepas tu mereka bercerita pula, malam ni, malam bulan Ramadan ni Nabi solat sunat selepas solat Isyak. Maka bila sahabat cerita, sahabat-sahabat yang malam pertama tak sempat solat dengan Nabi, tunggu malam besok. Malam kedua Nabi pun datang masjid solat selepas Isyak, solat tarawih itulah. Makin ramai orang yang ikut belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang dah ikut malam kedua, dia pun bercerita pula pada orang lain, malam tadi kami dapat solat belakang Nabi ni, solat yang tak pernah Nabi solat sunat pada malam-malam lain, melainkan malam Ramadan ni aja. Besok malam ketiga lagi ramai yang datang, sehingga kan dalam satu riwayat mengatakan penuh masjid Nabi dengan para sahabat solat. Bila Nabi tengok masjid tu penuh pada malam ketiga, malam keempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak solat tarawih di masjid. Nabi solat tarawih, tapi bukan Nabi solat di masjid. Malam keempat sahabat tunggu tak ada. Malam kelima sahabat tunggu pun tak ada. Lama-lama sahabat ni pun heran. Sahabat ni dia pelik, kalau Nabi ai kejap-kejap buat, kejap tak buat, mereka akan terus tanya Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, kami ni dulu malam pertama kamu solat, malam kedua kami ikut kat belakang, malam ketiga, tiba-tiba malam 4 ke 5 kamu tak keluar-keluar. Kenapa ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW kata, aku takut kalaulah sekiranya aku teruskan, kalau Allah memfardukan solat tarawih ini kepada umat aku dalam keadaan mereka tak mampu. Jadi kadang-kadang bila Nabi buat satu amalan ni tak berterusan, bukan kerana Nabi tak nak buat, bukan kerana Nabi tak mampu buat, tapi kerana Nabi mengingatkan kita. Nabi risau kalau umat dia tak mampu nak buat. Jadi oleh yang demikian, tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah sekalian, kalau kita mampu buat, buatlah, ikutlah. Dulu saya pernah ada satu jiran tu, nenek kat belakang rumah, umur dia meninggal dekat 80 tahun. Daripada usia dia muda, dia tak pernah tinggal puasa Rejab, Syaban, Ramadan. 3 bulan betul-betul puasa, tuan-tuan. Saya cukup kagum sampai akhir hayat dia. Hidup dia penuh dengan puasa. Yang 3 bulan tu saya cukup kagum. Tu tak campur puasa Isnin Khamis tu, dia tak campur lagi tu. Ini puasa Rejab, Syaban, Ramadan. Adakah hadis Nabi SAW puasa penuh Syaban ni? Ada, tuan-tuan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, isteri Rasulullah SAW. Nanti saya baca kejap lagi. Baiklah. Hadis yang kedua yang kita nak kongsikan pada malam ini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana ahabbu syuhur ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasilhu bi Ramadan. Kata Sayyidatina Aisyah, dia kata antara bulan yang paling Nabi suka untuk berpuasa ialah bulan Sya'ban. Tengok, bulan Sya'ban ni Nabi cukup suka puasa. Kemudian Nabi akan menyambung lagi dengan bulan Ramadan. Ini hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan ditashihkan, maknanya hadis ini tarafnya sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Hadis ketiga, ni hadis ketiga ni daripada Ummu Salamah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Kata Ummu Salamah, isteri Nabi, dia kata apa? Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut melainkan pada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah sekalian, maknanya ada tak hadis yang mengatakan Nabi berpuasa betul-turut bulan Sya'ban 30 hari? Ada. Apa status hadis ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi.
wa sahhahahu Al-Albani, dan Imam Al-Albani mensahihkan hadis ini. Jadi sebab itu kalau kita tengok ada orang dipuasa penuh pada bulan Syaban 30 hari, kita jangan marah. Sebab ada hadis sahih yang mengatakan Nabi SAW berpuasa pada bulan Syaban. Hadis yang keempat, hadis yang sangat masyhur. Yang ini saya nak tekankan dekat sini. Hadis yang keempat ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang cukup terkenal, iaitu Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini siapa tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah? Usamah ini anak kepada Zaid bin Harithah. Anak angkat Nabi namanya Zaid bin Harithah. Jadi Zaid bin Harithah ni dia ada seorang anak namanya Usamah. Usamah ni seorang sahabat Nabi yang muda. Ketika Rasulullah wafat ni, Usamah ni masih muda belia. Tapi yang hebatnya Nabi SAW di saat akhir hayat Nabi, ketika Nabi sedang gering ini, Nabi hantar Usamah dan bala tentera muslimin untuk memerangi tentera Rom. Siapa panglima perang yang Nabi pilih dan lantik? Orang itu ialah Usamah ibnu Zaid. Padahal sebelum ini Nabi kalau lantik panglima perang orang-orang yang dah veteran-veteran. Contohnya dalam peperangan Mu'tah, Nabi hantar Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, dah veteran dah. Abdullah ibn Rawahah, veteran. Khalid, yang akhirnya Khalid, dan satu lagi Abdullah ibn Rawahah, Ja'far bin Abi Talib, dan satu lagi Hassan ibn Thabit. Semuanya orang veteran. Tapi Usamah bin Zaid ini orang yang muda. Kemuliaannya kerana dia, ayahnya itu adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Usamah bin Zaid, dia kata apa? Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban. Usamah ni pasal dia orang muda. Jadi bila orang muda ni, kalau kita tengok dalam mana-mana hadis, kalau ibu-ibu ayah perhatikan hadis, Nabi ni kalau dia dengan orang-orang muda, kanak-kanak ni, dia lebih rapat. Anak orang muda ni dia, sebab dia budak-budak, jadi Nabi ni menyayangi budak-budak. Jadi bila budak-budak ditanya, kalau dia nak tanya, dia tanya je lah. Jadi Nabi ni akan layan lah budak-budak. Kalau sahabat-sahabat yang veteran-veteran ni segan nak tanya Nabi soalan-soalan ni. Sebab tu kadang-kadang ada di kalangan para sahabat yang lama-lama ni, yang dah veteran-veteran ni, bila ada budak-budak bertanya soalan pada Nabi, mereka suka. Sebab mereka nak tanya pada Nabi, mereka segan. Jadi kalau budak tanya, dia kata lega. Kalau budak-budak tanya, mereka Rasulullah pasti akan jawab. Lalu Usamah ni tanya Rasulullah, ya Rasulullah, aku tak pernah tengok kamu berpuasa 1 bulan sebagaimana kamu berpuasa pada bulan Syaban. Maknanya Usamah bin Zaid ni ditengok kalau Nabi bulan Syaban ni Nabi puasa hampir setiap hari. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala dzalika syahrun yaghfalu an-nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Kata Rasulullah, wahai Usamah, ketahuilah pada bulan Syaban ini, itulah bulan yang manusia lalai dengannya. Maknanya bila orang pada bulan Syaban ni, kebanyakan manusia ni dia akan lalai. Iaitulah bulan ini yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kita tengok tuan-tuan, antara bulan Rajab dan bulan Syaban, mana yang orang lebih orang kata apa lebih, pasal bulan Rajab ni ada satu kelebihan ni, pada bulan itu berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi orang punya fokus pada bulan Rajab. Kadang-kadang ibadah mereka pada bulan Rajab, bangun malam pada bulan Rajab, sampaikan bila tiba bulan Syaban mereka dah kolaps, dah tak mampu dah nak teruskan, sebab bulan Rajab itu mereka dah banyak. Jadi Nabi kata bila tiba bulan Syaban, kebanyakan manusia akan lalai dengan bulan itu. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, kita lah ni suasana kita di Malaysia lah tuan-tuan, bulan bila kita pergi membeli belah simpan stok untuk Ramadan? Mesti bulan Syaban punya. Paling-paling pun 3 hari sebelum nak masuk Ramadan, kita dah pergi dah pasar raya. Beli buah satu peti ais, satu deret yang atas tu buah saja.
Deret yang kedua, tak tahu apa, sayur pula tuan-tuan. Yang belah sejuk beku tu semua dah ada dah. Ikan ada, udang ada. Kadang-kadang yang beli ni ibu-ibu, ayah duduk dalam kereta je. Ayah tunggu dekat pasar Jawa tu contohlah ni cerita lah ni. Ayah tunggu dekat 1 jam, tak keluar-keluar dia pasar Jawa tu. Pasar Parit Jawa tu. Tengok tu dia satu bonet kereta penuh. Ikannya, udangnya, sotongnya. Bila tanya ni banyak nak beli ni, kan dah nak Ramadan. Sifat stok tu. Tapi taklah kata tak boleh, kan? Bukanlah kata tak boleh membeli pada bulan Syaban, boleh. Tapi nak cerita je, nak cerita. Nabi kata bulan inilah yang bulan selalu manusia lalai. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan kata Nabi, pada bulan inilah segala amalan kita, puasa kita, puasa sunat kita ke, solat yang kita buat, sedekah yang kita berikan kepada orang lain, zakat yang kita tunaikan, ibadah haji yang kita buat, semuanya diangkat pada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin pada bulan Syaban. Jadi di sini para ulama mengkategorikan amalan ini diangkat pada Allah ada kepada beberapa kategori. Yang pertama, ada amalan yang diangkat kepada Allah pada setiap hari, iaitu pada selepas subuh dan selepas waktu asar. Sebab ada hadis Nabi, yata'aqabunal malaikah, malaikat ni dia akan berulang-alik daripada langit turun ke bumi, bawa amalan kita naik ke langit setiap hari, iaitu pada selepas waktu subuh dan selepas waktu asar. Lalu Allah bertanya dengan malaikat, sedangkan Allah Maha tahu. Allah tanya, apa yang hamba aku buat ketika kamu tinggalkan mereka? Lalu kata malaikat, ketika aku tinggalkan hamba-Mu itu, mereka sedang solat asar. Dan ketika aku tinggalkan mereka, mereka sedang solat pada waktu subuh. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak sedekah, kata ulama, tak ada waktu yang paling mustajab, afdalnya kita sedekah, melainkan sedekah yang paling mustajab kalau kita nak doa lepas kita sedekah tu, iaitu namanya sedekah subuh ataupun sedekah pada waktu subuh ataupun selepas subuh. Kerana apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, bila kita ni bersedekah, bila kita ada niat nak bersedekah, malaikat dah duduk dekat belakang kita ni, dah duduk dekat kita, doa pada Allah. Kata malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang menderma dan banyak bersedekah ini ganti yang lebih banyak daripada apa yang dikeluarkan. Wa a'ti mumsikan talafa, dan jadikanlah orang yang kedekut nak sedekah kebinasaan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita datang subuh besok pagi, contohnya dalam poket letak duit, dalam poket RM1, nak keluar je daripada masjid ataupun masa nak masuk masjid, masukkan RM1 dalam tabung masjid, doa, ya Allah, kalau ada kebaikan, kalau ada pahala yang aku buat, ya Allah, aku minta, ya Allah, kau sampaikan pahala ini untuk arwah ibu dan ayah aku yang telah kembali kepadamu, ya Allah. Sebab anak yang taat ini, kalau kita duduk di dunia bersama ibu, zaman-zaman kita muda ni, kadang-kadang kita tak sempat nak khidmat pada ibu ayah, tahu-tahu dah meninggal. Lalu kata para ulama, anak ni kalau ibu ayahnya dah meninggal dunia, kalau dia nak menjadi seorang anak yang taat, masa ibu ayah dia dah meninggal dunia pun, dia melakukan beberapa perkara untuk ibu dan ayahnya. Yang pertama, bila dia banyak bersedekah, di sedekah itu diniatkan pahalanya untuk dihadiahkan pada ibu dan ayah. Pertama. Yang kedua, setiap kali sesudah solat, dia tidak lupa mendoakan ibu dan ayahnya. Allahumma ghfirli wali walidayya. Lepas tu terpulanglah wali masyaikhina ke, wali ajdadina, kepada datuk-datuk kami, wali ikhwanina, kepada saudara mara kami. Tapi yang penting Allahumma ghfirli wali walidayya tu penting. Ya Allah, ampunkan dosa aku dan dosa kedua ibu bapa aku. Walaupun kita masa muda kita tak sempat nak buat kebaktian banyak pada ibu, tapi kebaktian yang paling utama bila ibu ayah kita dah masuk di alam barzakh, kita menyampaikan doa untuk mereka. Dan yang ketiga, kata para ulama,
Dan berdasarkan hadis, bila ulama ni kata tuan-tuan, bukan sekadar-sekadar kata aja, semuanya bersandarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak jadi anak yang berbakti pada ibu bapa, kalau ibu bapa tu dia ada sahabat yang masih hidup, kita berbaktilah kepada sahabat ibu dan ayah kita sebagaimana kita berbakti pada ibu dan ayah kita. Tu dia. Katalah ayah dengan ibu kita ni ada kawan baik, duduk sebelah kampung. Sebulan sekali bila kita beli barang dapur contohnya, kita belikan sikit beras ke susu ke, datang rumah dia ziarah, hadiahkan. Kenapa? Kerana mengenangkan inilah sahabat ibu dan ayah saya dulu. Dulu ibu ayah saya hidup, ibu ayah saya selalu ziarah orang ini. Maka kita ni, bila kita teruskan amalan ibu ayah kita, maka itu tanda kebaktian kita kepada ibu dan ayah kita. Kemudian kata Usamah, dia kata inilah bulan, Rasulullah kata inilah bulan yang diangkat amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, amalan ni yang saya dah kata tadi, ada amalan yang diangkat secara mingguan. Ada amalan yang diangkat ada amalan diangkat secara harian, ada amalan diangkat secara mingguan, iaitulah pada malam Jumaat. Berdasarkan hadis Nabi, setiap amalan ini diangkat kepada Allah pada setiap hari Khamis malam Jumaat. Sebab itu kita hari Khamis ni dianjurkan banyak kita berselawat pada Nabi. Sebab hari Khamis malam tu, maknanya maghrib hari Khamis tu, hari Khamis maghrib tu dah kira Jumaat. Sebab tu kalau kita nak berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kan afdal hari Jumaat kan, paling banyak pahala tu hari Jumaat. Jadi kita boleh mula selawat tu pada hari Khamis malam Jumaat tu, maghrib tu kita dah boleh selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seterusnya kata Nabi, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku suka ketika mana Allah angkat amalan aku naik ke langit pada bulan Sya'ban ini. Nabi kata dalam keadaan itu aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai, dan taraf hadis ini kata Al-Imam Al-Albani adalah hadis hasan. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dimuliakan, hadis hasan darajahnya nombor 2 selepas hadis sahih. Nak beramal, hadis sahih boleh, hadis hasan boleh, hadis dhaif pun boleh. Tapi dengan syarat jangan terlalu dhaif, kata para ulama. Jadi hadis dhaif boleh beramal, apatah lagi hadis hasan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada juga hadis-hadis yang datang kepada kita yang hadis ini tarafnya tidak sahih. Saya cerita je lah. Antara yang biasa kita pernah dengar ialah hadis yang menyebut bulan Rajab ialah bulan Allah, bulan Sya'ban bulan aku, dan bulan Ramadan ialah bulan umat aku. Kata para ulama yang berkaitan dengan hadis, mereka mengatakan hadis ini adalah merupakan hadis palsu. Jadi bila nama hadis palsu ataupun disebut di kalangan ulama hadis sebagai hadis maudhu', maka kita tidak boleh menerima pakai hadis ini, dan kita tak boleh kata Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, bulan Rajab bulan Allah, bulan Sya'ban bulan Nabi SAW, dan bulan Sya'ban bulan Ramadan adalah bulan umat aku. Jadi kalau kita sebut, kalau kita kata itu datang daripada Rasulullah SAW, maka kita ni adalah salah seorang daripada orang yang mereka-reka hadis yang bukan datang daripada Nabi SAW. Kerana Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam, kalau kita buka dekat hadis Sahih Bukhari, hadis 103, 4, 5, 6, 7, 8, semua menceritakan orang-orang yang menceritakan satu hadis yang bukan datang daripada Nabi, maka dia punya tempat, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia menempah satu tempat duduk untuknya di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi bila kita dah tahu kelebihan Sya'ban, maksudnya tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah, maknanya bulan Sya'ban ini bulan untuk kita beramal lah. Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, maka sebab itulah kita kena banyak berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua,
pada bulan Syaban ini, ibu-ibu dan ayah-ayah, kata para ulama, antara ulama yang bernama Salamah bin Kuhail. Siapa Salamah bin Kuhail ni? Salamah bin Kuhail ni seorang tabi'in. Lahir tahun 47 Hijrah, meninggal dunia 121 Hijrah. Anak murid kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar ni sahabat Nabi. Anak murid dia ialah Salamah bin Kuhail. Dia kata apa? Dia kata Syahrul Sya'ban Syahrul Qurra. Bila tiba bulan Syaban, maka aku akan tinggalkan majlis ilmu. Aku akan, maksudnya bukan tinggal, dia mengajar ilmu, dia mengajar. Ya, orang dulu kalau dia mengajar pagi sampai tengah hari. Tengah hari bila lepas zuhur sambung lagi sampai asar. Lepas tu maghrib, antara maghrib isyak mengajar lagi. Selepas isyak mengajar lagi. Ini ulama zaman-zaman dulu. Jadi dia kata kalau bulan Syaban dia kata aku tutup kelas pengajian aku. Lalu dia kata apa? Aku akan mula membaca Al-Quran Karim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, memang bulan Syaban ini bulan untuk kita mula praktis baca Al-Quran. Ya. Kata guru saya, dia kata kalau kita nak baca Al-Quran ni sedap, dia kata antara latihan yang kita selalu kena buat ialah bila imam berzikir lepas solat tu kita kena ikut. Itu guru saya pesan. Sebab bila setiap kali kita berzikir bersama dengan imam, maka kita akan menghaluskan bacaan kita. Jadi tuan-tuan, bila kita berzikir dengan imam ni tuan-tuan, kita janganlah baca dalam hati tuan-tuan, ya. Kita ikut sama-sama imam. Walaupun, dan ajaib ni tuan-tuan, kalau kita berzikir ni guru saya pesan, dia kata ajaib ni dalam berzikir ataupun baca Quran ni, 1 minit pertama bila kita baca Quran rasa berat. Tuan-tuan boleh perasan tak? Nak mula baca Quran tu berat, tapi bila dah lama baca Quran, kita akan rasa ringan. Dia kata memang macam tu, dia kata. Jadi sebab itu kita kena tahan 1 minit tu untuk kita rasa ringan bila kita baca Quran, insya-Allah. Jadi kita azan sekejap, lepas tu kita sambung 5 minit, kemudian kita tamatkan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahumma rabbana. InsyaAllah ibu-ibu ayah kita sambung sikit lagi insyaAllah. Hadis yang kelima daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yattali' fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Seorang sahabat Nabi yang namanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memandang wajah hamba-hambanya pada pertengahan ataupun dipanggil sebagai nisfu Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Maknanya bila Allah pandang, maksudnya malam nisfu Sya'ban ni, kalau orang tu dia bangun malam lah, banyak berzikir lah. Ada orang tu berzikir ke, dia solat malam ke, dia solat sunat taubat ke, ya, dan sebagainya lah, di istighfar ke, di selawat atas Nabi ke, pada malam nisfu Sya'ban. Ini galakan untuk kita ni, pada malam nisfu Sya'ban kita bangun. Tapi tak payahlah kita bangun sampai 2 jam, 3 jam tuan-tuan. Selalu kita memang nak bangun subuh, katakanlah kita bangun subuh pukul 5.45 pagi. Cuma pada malam nisfu Sya'ban kita awalkan 10 minit je, 5.30 pagi. Itu je sebenarnya tuan-tuan. Tak perlu sampai kita nak bangun sampai pukul 3 pagi, tak. Kadang-kadang kita nak didik diri kita ni jangan terus yang susah-susah tu. Sebab tu Nabi tak ada pun kata kalau bangun malam kena buat amalan begini. Contohnya kalau kita tengok malam nisfu Sya'ban ni, budaya masyarakat kita ni dia akan baca Yasin 3 kali. Betul tak tuan-tuan? Bagi orang-orang yang ekstrim, saya cerita orang hadis ni, dia kata mana ada hadis baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban. Ini semua bid'ah, kata orang yang ekstrim. Kita pun fikir, kenapa Nabi tak buat baca 3 kali Yasin pada malam nisfu Sya'ban? Kemungkinan kalau Nabi buat, dia akan menyebabkan umat dia susah. Betul tak tuan-tuan? Jadi sebab itulah bila ada ulama buat, baguslah. Sebab menghidupkan malam nisfu Sya'ban memang ada tuntutannya. Ada hadis yang kata Nabi ni, Allah tengok pada hamba-hambanya yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban, Allah akan ampunkan dosa kita. Sebab itu ulama-ulama kita ni, zaman-zaman dulu tuan-tuan, masjid ni orang nak baca Quran pun susah tuan-tuan. Nak dapat Quran dekat masjid zaman kita, tak payah cerita tahun 18, tahun 1800, tak payah cerita zaman tu. Kita cerita zaman saya kecil-kecil. Tahun 1980, tahun 1980 tuan-tuan. Pergi dekat surau nak cari Quran dekat surau, ada satu Quran aja. Zaman sekarang ni bersusun Quran tuan-tuan. Pun tak rajin nak baca. Sampai Quran tu kata bila lah orang ni nak pegang aku ni, kata bulan. Sebab tu tuan-tuan, saya rekomenkan tuan-tuan, bila tiba bulan Ramadan ni nanti tuan-tuan,
Kan contoh susun, rehal tu dah susun, dah letak atas Quran. Susun setiap baris ni kan, orang yang paling depan sekali ni kan, susun. Jadi bila orang datang masjid kan, siapa yang datang awal dia boleh terus duduk dalam saf, dia terus ada Quran depan dia dan dia terus boleh baca Quran. Depan sekali untuk lelaki, depan sekali untuk perempuan. Kesian orang yang wakaf Quran ni tak dibaca. Kalau kita tengok dekat Masjidil Haram tuan-tuan, orang Arab ni tuan-tuan, ya, asal antara maghrib dengan isyak aja mereka akan buka Quran, baca sampai isyak. Ada yang sebelum subuh dah datang buka Quran. Saya selalu perhatikan orang Melayu paling susah baca Quran. Hebat-hebat orang Melayu ni dia bertasbih lah. Tasbih dia bergerak. Nisbah nak pergi ambil Quran payah sikit orang Melayu ni. Tapi kalau orang Arab, walaupun dia baca Quran tu, kadang-kadang kita tengok orang Arab ni adab dia kurang sikit. Dia baca Quran melunjur kaki ke arah kiblat kan tuan-tuan, faham tak? Tapi dia tetap baca Quran. Rajin, orang Arab ni rajin baca Quran. Saya duduk kat Jordan dulu tuan-tuan, orang Arab ni tak kira bulan apa, memang rajin baca Quran. Walaupun tuan-tuan, kadang-kadang tuan-tuan dengar orang Arab baca Quran macam baca surah Khabar. Dia tak baca macam kita berlagu-lagu ni. Kita belum apa-apa lagi, tangan dah letak kat telinga ni, nak bertaranum dah. Baru baca nak baca surah Fatihah je dah taranum dah. Kadang-kadang ibu-ibu ayah zaman yang saya kecil-kecil ingat lagi. Ya, antara benda yang sebelum kita nak baca Quran, ibu ayah kata tangan mesti letak kat sini. Kita kata apa pasal tangan nak kena letak kat sini? Itu kalau orang yang hadis, orang yang betul-betul belajar haji, dia kata itu semua bid'ah tu semua tu kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang macam tu saya kata tadi kan, membaca Yasin pada malam nisfu Syaban memang tak ada amalan Nabi, tapi salah ke kita baca? Tak salah, sebab memang kita nak menghidupkan malam nisfu Syaban. Itu usaha ulama zaman dulu kan. Orang dulu tak boleh baca surah-surah lain, tak pandai nak baca surah Baqarah, panjang sangat. Jadi surah yang mereka mahir surah Yasin. Sebab itulah ulama ajar kita malam nisfu Syaban kita jadikan amalan surah Yasin. Jadi kita buat amal baik ni tuan-tuan, kalau semua Nabi kena tunjukkan satu-satu, nanti kita rasa amalan tu berat. Sebab itu dalam Islam ni apa yang mudah. Sebab tu kalau kita jadi imam contohnya, saya ni tak boleh jadi imam lah. Apa pasal awak tak boleh jadi imam? Kata Tuan Qadhi, orang masjid semua dah latih kita jadi imam. Kita pun cakap kat Tuan Qadhi, saya ni tak boleh jadi imam. Pasal apa awak tak boleh jadi imam? Saya ni, Tuan Qadhi, saya hafal 3 surah je. Pertama surah Fatihah, kedua surah Qul huwallahu ahad, ketiga surah Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq pun kadang-kadang lupa. So 3 surah je saya hafal. Kalau kita ikut apa yang Nabi kata, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang kamu rasa mudah daripada Quran, dah boleh jadi imam dah tu. Tapi masalah makmum pula kat belakang ni, yang terlebih banyak hafal ayat ni, dia pula komen imam. Saya solat maghrib qul huwallah qul a'udzu birabbin nas. Saya solat isyak qul huwallah qul a'udzu birabbin nas. Dia yang condemn imam kan. Tak apalah sebenarnya tuan-tuan, ibu-ibu, tak apa sebenarnya. Nabi kata baca je apa yang mudah. Tiba-tiba kalaulah Nabi kata maghrib kena baca surah, contohnya apa? Surah Al-Mulk kan? Isyak kena baca surah Al-Waqi'ah, tak ke demam imam-imam ni semua. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sikit lagi hadis ni nak habis sikit lagi ibu-ibu InsyaAllah sikit lagi Kata Nabi, Allah turun pada malam nisfu Syaban, Allah akan ampunkan semua dosa hamba-hambanya kecuali 2 je golongan hamba ni. Illa, kata Rasulullah, li musyrik, orang yang musyrik pada Allah. Orang yang syirik pada Allah ni Allah tak akan ampunkan dosa dia. Antara orang yang melakukan kesyirikan tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, ialah orang yang mencari bomoh ataupun kita kata pawang-pawang untuk kita minta pertolongan dengan mereka. Jadi ini sebenarnya tuan-tuan, Nabi sebut siapa yang mendatangi bawa pawang-pawang ataupun ahli-ahli bintang. Zaman dulu dipanggil Al-Munajjim, Ar-Rafan, orang yang bertenung nasib, maka orang ini telah kufur dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Nabi, hadis sahih yang Nabi sebut. Jadi musyrik
Allah tak ampunkan dosa. Yang kedua, kata Nabi, musyahin, ataupun orang yang bersengketa, yang persengketaan mereka itu berpanjangan, tak berhenti-henti. Sebab apa orang yang bersengketa ni tak berhenti? Sebab dalam hati tu dia dah penuh dengan rasa hasad dan rasa dendam. Dua tu. Manusia ni fitrah Allah ciptakan, dia kalau marah pada seseorang paling lama dia marah 3 hari. Ada setengah manusia istimewa, dia marah 30 saat dah baik dah. Baru kejap tadi dia marah, lepas 30 saat, jom kita minum teh. Tadi baru kena marah ada dengan orang ni kan, tiba-tiba dah ajak minum teh. Ini manusia yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Manusia yang paling-paling pun dimarah. Kita ni kalau marah orang, biasanya selepas 1 hari kita reda. Kita marah dekat anak kita ke, kita marah dekat isteri kita, isteri marah kat suami, biasanya dia tak buat sarapan hari pertama tu je. Makan tengah hari dah ada makan tengah hari balik. Kadang-kadang gitulah. Tapi bila makan tengah hari tu dia buat, bila kita ajak dia makan, dia buat tak tahu je, dia buat dono je kan. Jomlah makan sekali. Dia pergi dapur dia tak jawab pun kita. Makan malam dihidang lagi. Kita berkata, Marilah kita makan malam sama. Tadi tengah hari awak tak makan pun dengan saya. Dia marah lagi tu. Saya nak basuh pinggan kat dapur, padahal pinggan dah basuh pun tadi. Tak ada apa pun kerja kat dapur isteri ni. Saja dia kata nak basuh pinggan kat dapur. Besok pagi tu baru dia makan sarapan dengan kita. Maknanya manusia ni kalau marah pun paling pun Nabi dah ajar kita pada kita, paling lama pun kita nak marah 3 hari je. Biasanya orang ni, kalau orang manusia yang normal, paling lama pun kemarahan dia akan hilang dalam tempoh 3 hari. Tak cari tonton, suruh tonton cek. Kecuali ada satu jenis manusia yang dalam hatinya dia ada satu perasaan hasad, kata para ulama. Yang kedua, dia ada, kita panggil sebagai perasaan namanya musyahin. Musyahin ni dia ada dendam. Jadi orang yang sentiasa berdendam ini, dia tak akan memaafkan orang sampai bila-bila. Jadi oleh kerana Allah ini sifatnya Raufur Rahim, Maha Pengampun, Ghaffarudz Dzunub, mengampunkan dosa-dosa. Allah ni kalau hamba dia buat dosa apa pun, Allah ampunkan. Tiba-tiba kamu ni sebagai hamba, bila orang minta maaf kamu tak nak maafkan, kamu ni dah luar biasa peliknya. Sebab itulah ibu-ibu dan ayah-ayah, kalau kita nak amalan kita diterima oleh Allah, kita kena banyak memaafkan orang lain. Kita kena banyak memaafkan orang lain. Kita sangka kita tak memaafkan orang, kita akan rasa kita punya hati puas. Tapi sebaliknya, selagi mana kita menyimpan perasaan marah dan dendam dalam hati itu, kita tetap tidak akan rasa tenang dalam apa saja kita buat. Melainkan kita berdoa pada Allah, ya Allah, kau lupakanlah dalam diri aku ni rasa marah aku pada si fulan bin si fulan. Ampunkanlah dosa dia, ampunkan dosa aku. Sebab itu kata ulama, guru saya ajar sebagai penutup malam ini, guru saya pesan pada saya, dia kata kalau kita ada rasa marah pada seseorang, cara nak hilangkan kemarahan dalam diri kita kepada orang itu ialah dengan kita menadah tangan pada Allah. Bila-bilalah waktu bila kita rasa nak doa pada Allah, kita ada tanda tangan, ya Allah kau ampunkan dosa aku. Kita doa, ya Allah kau ampunkan dosa aku. Ya Allah kau ampunkan dosa siapa yang kita marah tu, Ahmad bin Abu contohnya, dan masukkanlah kami berdua bersama-sama ke dalam syurga-Mu ya Allah. Kalau kita boleh terkeluar doa itu daripada mulut kita tu, sebenarnya berat tuan-tuan. Nampak macam senang tapi berat tu. Kalau boleh keluar benda tu dalam mulut, pada mulut kita ya doa tu, maka Allah akan lenyapkan rasa benci dan marah dalam hati kita kepada sahabat yang kita benci itu, insya-Allah. Asal kita datang rasa marah, kita bacalah doa itu, insya-Allah. Ini pesan guru saya dan saya pun telah amalkan, alhamdulillah tuan-tuan. Rasanya cukuplah sekadar itu perkongsian kita pada malam ini. Semoga Allah berikan kepada kita umur yang panjang. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Lailatul Qadri ya rabbal alamin. Ya Allah,
berkatikanlah kehidupan kami dalam bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan ya Allah. Allahumma ballighna lailatul qadri ya Allah, sampaikanlah kami pada malam yang disebut malam Lailatul Qadar ya Allah. Waj'alna fihi min utaqaika minan niran, jadikanlah kami ya Allah pada bulan Ramadan itu salah seorang daripada orang-orang yang dibebaskan dirinya daripada api neraka. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillah. Alhamdulillah.